Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersiaran. Kita jumpa lagi malam ni bersama saya Zaidi Ismail, jurutera forensik keluarga anda. Okey, so malam ni kita ada tajuk yang menarik seperti mana malam-malam sebelum ni. Okey. So cuma sebelum kita mula, saya nak mohon bagi mereka yang melihat video ni, tolong berikan thumbs up kalau terima video dan audio yang jelas. Okey. Paling tidak saya tahu anda terima audio dan video yang jelas, ataupun letak di ruangan komen kata audio video jelas. Okey. Sekurang-kurangnya saya tahu anda menerima dalam keadaan baik. Okey, dan pada waktu yang sama tolong share, tolong like, tolong tag kenalan anda. Okey, sebanyak yang boleh, kerana topik malam ni saya rasa agak dekat dengan kebanyakan orang dan ramai orang yang mengalami masalah yang sama. Okey, dan insyaAllah saya akan tunjukkan bagaimana kita boleh menukar beban menjadi harta. Okey, so topik malam ni adalah bagaimana nak tukar beban menjadi harta. Okey, so ini topik kewangan. Jadi bagi mereka yang berminat tentang kewangan, bagi mereka yang ingin menstrukturkan semula kewangan, bagi mereka yang ingin menambah baik kewangan, so topik ni mungkin dekat dengan anda. Okey. Bagi mereka yang tak ada masalah kewangan pun tak apa, at least anda boleh belajar sesuatu, at least boleh bantu orang lain sebagai contoh, boleh berkongsi ilmu ini dengan orang lain, insyaAllah bermanfaat untuk semua orang. Okey, oleh itu saya minta sangat tolong share banyak-banyak, okey, video ni, tarik semua orang, tarik kenalan anda, bagi tahu mereka, jom tolong sebarkan. Okey, saya tak minta apa, bukannya saya minta RM2. Okey, saya cuma minta anda kongsikan sebanyak yang boleh video live kita pada malam ni supaya dapat memberi manfaat kepada orang lain. Itu je yang saya harapkan. Okey. So topik malam ni seperti yang tertera adalah satu kajian kes bagaimana untuk menukar beban menjadi harta. Okey. Mungkin kajian kes ni tak kena dengan semua orang. Okey. Sebab nama pun kajian kes, jadi dia bergantung pada keadaan dan situasi individu atau keluarga terbabit. Okey, jadi kalau kena dengan anda, mungkin anda boleh mengadaptasikan kajian kes ni dalam kehidupan anda. Kalau mana yang tak kena tu, anggap dia satu ilmu baru dan mungkin boleh gunakan untuk masa hadapan atau gunakan untuk orang-orang lain yang sekeliling anda yang mana anda mungkin boleh bantu atau beri manfaat. Okay, so tolong tag, tolong share, tolong berkongsi video malam ni, okay, seramai yang boleh, sebab ini menjadi salah satu motivasi kepada saya. Sebab kalau tak ramai yang tengok, kalau rasa macam alah asyik orang yang sama, asyik 2-3 gerak tu je kan tengok video saya rasa saya pun malas nak buat perkongsian, kan, buat apa asyik pusing-pusing kelompok yang sama je, terutama ahli urinsan. Kalau mana yang dah menjadi ahli urinsan, especially kalau tengok video live malam ni, tolonglah share kepada kawan-kawan yang lain. Okay, kalau ini isu ni bukannya saya nak menjual apa-apa, isu ni adalah lebih ramai orang tahu, lebih banyak kita dapat bantu orang lain dan ianya nanti akan balik semula kepada kita. Kan, bila ada orang berkemampuan, bila orang lain mempunyai kapasiti, bila orang lain juga banyak harta, mereka juga akan membelanjakan wang mereka dan secara langsung akan membantu ekonomi negara. Okey, kalau semua orang cengkek, semua orang tak ada duit, macam mana kita nak boleh dapat fast recovery? Okey, jadi untuk itu tolong tolong share, tolong like, tolong hebahkan video malam ni. Saya malam ni saya seorang, tak ada tetamu jemputan. Kalau malam tadi saya dah cerita bagaimana saya memperbagaikan sumber pendapatan, itu cara saya untuk saya. Tapi malam ni adalah malam anda. Okey, bagaimana anda boleh menukar beban sedia ada kepada harta. Okey, ini proses atau langkah-langkahnya, insya-Allah. Okey, cuba sebarkan seramai yang boleh. Okey, saya minta tolong itu je, bukannya banyak pun. Okey, so bagi mereka yang ingin bertanyakan soalan kewangan sejurus selepas segmen ni, mungkin boleh tolong siap-siap type soalan anda. Okey, kalau tak nak klik komen lagi pun tak apa, tapi sekurang-kurangnya siap-siap type, sebab nanti takut-takut bila segmen itu bermula, segmen soal jawab kewangan bermula, takut kita terlepas. Okey, sebab saya tak boleh nak jawab semua soalan, saya cuma jawab soalan yang saya sempat tengok di depan
laptop saya ni. Okay, so saya minta sangat kalau mereka yang ingin bertanyakan apa-apa soalan, get ready. Nanti lepas ni sampai segmen soal jawab kewangan, senang jawapan apa soalannya dah ada, senang saya terus jawab saja, insyaAllah. Alright, so tolong share. Tolong share. Saya bagi lebih kurang dalam seminit lagi. Let's get the thing running. Okay, lebih ramai orang tengok video ni. Sebelum saya mula kajian kes, sebelum kita mula membincangkan tentang bagaimana untuk menukar beban kepada harta. Alright, okay, tolong share. Sikit lagi, saya tengok buat masa ni ada lebih kurang 89, 92, cukup 100, kita on. Alright, so 8 lagi. Okay, tolong share, tolong ajakkan kawan. Okay, beritahu yang lain. Jomlah tengok. Ni menarik ni topik malam ni. Okay, tolong push sikit. Tak banyak, 8 orang je lagi, 9 orang je lagi. Okay, 97. Okay, lagi 3. Sikit lagi, 3 orang lagi. Tolong share. Okay. Macam Mamat ni hadap sangat share. Bukan apa, at least kurang-kurangnya bagilah saya semangat sikit kan. Sebab ini adalah saya punya currency dengan kata lain buat macam ni. Sebab saya tak ada penanda aras sama ada bila saya ni berjaya atau tidak. Okay, berjaya menarik perhatian atau tidak selain daripada jumlah penonton yang melihat. Okay, so dua lagi. Okay, tolong share, tolong klik. Alah, dah jatuh pula daripada 98 jadi 91. Sikit lagi. Okay, saya bagi dalam berapa tu? Dalam 20 second. Okay, Alhamdulillah kita cecah 100. Okay, terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak. Alright, so let's begin. Mari kita mula. Saya nak tukar sikit skrin ni. Alright, so harap-harap nampak So insyaAllah nampak lah. Kalau yang pakai handphone tu saya tak nak buat apa lah Tapi siapa yang pakai laptop tu mungkin boleh nampak. Besarkan sikit skrin ke apa ke. Okay, ada bahagian dalam kajian kes ni saya terpaksa tutup lah, okay, untuk jaga privasi, okay. Ini bukannya kes ahli urus insan, okay. Ini adalah kes yang dikirim kepada saya sebab baru-baru ni saya ada berkongsi tentang kaedah dan cara, dan saya dinyatakan pada siapa yang ingin menstrukturkan semula kewangan boleh guna borang analisa kewangan yang saya wujudkan ni untuk structure sendiri. Okay. Mungkin sebelum ni maklumat tergabur. Jadi bila ada borang tu tahu apa benda yang nak kena cari, apa benda nak kena isi. So dalam ramai-ramai yang muat turun borang ni ada yang email kepada saya. Okay. Jadi saya tak ada janjilah yang saya akan tengokkan setiap kes. Okay. Tapi bagi mereka yang terpilih, contohnya macam ni, saya ambil. Okay. Saya ambil pun secara rambang. Okay. Tak ada saya pilih-pilih macam kes ni senang ke, kes susah ke, tak ada. Saya just buka, saya tengok, okay, ni kes yang pertama ke ataupun ni kes yang bermula pada KPK PKP ke, KPK ke. Okay, saya just klik then saya share. Okay, so let's go through. Okay, so ini merupakan borang analisa kewangan, okay, edisi COVID-19. Bagi yang nak dapatkan borang yang sama, boleh muat turun di ada link saya sediakan di bahagian deskripsi video ni. Nanti kelak boleh klik dan muat turun kalau siapa nak borang ni, tak ada masalah. Ini edisi konvik, anda boleh guna untuk diri sendiri. Okay, saya share macam mana kaedah dan cara dia. Alright. Okay, so dalam kes ni sebagai contoh nama pengirim ni Nurul. Okay, pasangan dia Fairuz. Alamat maklumat peribadi semua saya dah tutup lah demi menjaga privasi mereka. Okay, yang kita nak tengok adalah kes mereka supaya kita dapat belajar sesuatu. Ada anak seorang berusia lebih kurang 4 tahun. Okay, bekerja sebagai seorang guru. Pasangannya seorang petani, seorang pekebun. Okay, saya harap semua dapat nampak lepas tu apa lagi? Okay, gaji beliau, gaji bersih setelah tolak loan yang tolak daripada gaji adalah sekitar RM5,195.97. Okay, manakala pasangan beliau menerima pendapatan sekitar RM1,500 sebulan ikut pasaran sawit.
So dalam kes ni mungkin pasangan beliau adalah seorang pekebun sawit sebagai contoh. Jadi from the get go, daripada awalnya kita dah tahu 5195 saya bundahkan pendapatan beliau dengan 1,500. Jadi pendapatan isi rumah bersih adalah 6,695. So dari sudut konteks pendapatan, keluarga ni adalah M40. Okay, itu range dia lah. Okay, so M40 ni adalah kumpulan yang tak terima banyak bantuan daripada kerajaan. Okay, B40 terima banyak bantuan, tapi yang tengah-tengah ni M40 ni dia sederhana je. Kalau tak silap saya, dia terima one off sebanyak RM1,000 kalau tidak saya dalam konteks COVID lah. Okay, so selain daripada tu apa lagi kita boleh tengok? Dia tak ada pendapatan tambahan, dia cuma mengharapkan gaji sahaja. Okay, ada sebuah rumah bernilai RM350,000. So saya rasa ini rumah duduk sendiri. Lepas tu ada satu kereta bernilai RM25,000. Ada simpanan tamu haji RM1,000. Dia ada letak nota dekat sini, dia kata sebulan potong gaji 100 untuk buat simpanan ke tabung haji, tapi kena korek keluar balik bila terdesak. Ini biasalah kebanyakan orang kita situasi dia macam ni. Jadi biarpun pendapatan isi rumah sebanyak 6,695, tapi sebenarnya tak boleh nak buat simpanan. Okay, yang ada dia potong pun hanya sebanyak RM100 sahaja. Okay, selain daripada tu dia ada loan ASB dia ada ASB financing di sini bernilai RM130,000, tapi dia kata sudah rolling setahun. So dengan kata lain, dia tidak menyimpan sendiri. So apa yang dilakukan adalah dia menggunakan duit dividen dia dapat untuk membayar semula ASB financing tersebut. So dengan kata lain, aliran tunai dia tak membantu pun meningkatkan tabungan dalam ASB financing tersebut, sebab duit ASB, duit dividen digunakan untuk rolling semula. So cash wife dia tak ada duit lebih pun dengan kata lain. Okay, itu situasi dia. So lagi apa lagi kita nak tahu tentang kes ni? Okay, dia ada pinjaman perumahan. So pinjaman perumahan ni kalau diperhatikan dia pecah pada dua bahagian. Okay, sebab apa? Sebab rumah ni dah pernah di refinance. So refinance selama mana? Selama 10 tahun. Sebab apa? Sebab ada baki 6 tahun di sini. So maknanya dia dah refinance 4 tahun yang lepas. Okay, dan dia gunakan konsep macam personal loan, which is dia cuma dapat buat keluar sebahagian daripada equity tanah itu, mungkin untuk menyelesaikan isu dia akan datang, isu dia yang lepas, mungkin dia selesaikan hutang, mungkin tak tahulah dia guna apa duit tu, tapi tempoh pembiayaan selama 10 tahun dan dia kena bayar tambahan sebanyak RM879. Okay, so ini mungkin dia panggil refinance, mungkin juga top up loan, so dia bergantung pada bank tu sendiri. Tapi dia ada baki pembiayaan, baki loan sebanyak RM67,000. Masih lagi ada baki loan rumah sebanyak RM217,000. Okey, jadi total bayaran rumah lebih kurang dalam hampir RM2,000 sebulan. Okey, sebab sisa RM1,089 untuk bayaran rumah dia yang asal, manakala RM879 adalah bayaran tambahan daripada refinance ataupun top up loan yang dia dah buat. So hampir RM2,000 sebulan dia kena bayar dekat rumah. Okay. Selain daripada tu, dia ada hutang kereta berbaki RM44,802, yang mana bayaran bulanan sebanyak RM553 dan ada berbaki 80 bulan. So ini nak tunjukkan bahawa dia baru bayar kereta ni setahun lebih. Okay, tak sampai lagi 2 tahun. So manakala susut hutang kereta tu dah tak banyak Okay, so masih ada baki hutang kereta yang masih banyak yang perlu diselesaikan. Alright, so selain daripada tu, dia mempunyai pinjaman peribadi yang berbaki semasa sebanyak RM69,069. Kalau dia buat full settlement bernilai RM35,000. Jadi kenapa ada dua value, dua nilai ni? Bagi saya ini cukup cantik supaya kita senang faham. So RM35,987 ni adalah nilai yang boleh disettlekan sekarang. Jadi kalau dia ada duit seketul, dia bayar penuh, dia dapatlah RM35,987. Manakala RM69,000 ni adalah pembiayaan ataupun nilai baki hutang dia termasuk bunga. Senang katalah. Jadi kat sini kita boleh nampak hampir separuh adalah satu principal, satu lagi adalah bunga, hampir separuh. Okay, jadi kalau bagi mereka yang tengok you punya statement baki loan dan sebagainya, kalau kita tengok baki kita sebanyak contoh macam besar macam ni, jadi saya buat loan saya contoh
contoh 50,000, kenapa baki hutang saya ditulis tu 70,000? Itu menunjukkan bahawa hutang tersebut termasuk dengan bunga. Okey, tapi kalau kita langsaikan sekali GUS, kita tak bayarlah nilai macam tu, kita bayar lebih rendah. So dalam kes ni kalau kita perhatikan hampir setengah okey. So bulanan RM475. Okey, lagi apa lagi? Okey, selain daripada tu beliau juga ada komitmen, ada baki PTPTN sebanyak RM7,826 yang mana dia buat pemotongan gaji sebanyak RM155 untuk bayar PTPTN. So dekat sini kalau kita perasan komitmen yang dia ada, ni dari sudut komitmen, fix komitmen setiap bulan, dia ada rumah, dia ada kereta, dia ada personal loan dan dia ada PTPTN. So kebanyakan isi rumah dekat Malaysia, situasi dia lebih kurang sama macam ni. Okey, cuma yang membezakan adalah berapa banyak loan rumah, berapa banyak loan kereta, berapa banyak loan personal loan, berapa banyak personal loan tu sendiri, dan juga mungkin ada PTPTN dan sebagainya. Okey, dalam kes ni sangat bernasib baik kalau dia tak ada hutang kredit card. Kalau ditambah dengan hutang kredit card, lagi besar. Okey, tapi itu komitmen. So itu fix. Setiap bulan kita dah tahu lah nilai dia berapa yang kita kena keluarkan. Okey, dalam kes ni. Alright, so sekarang kita tengok sara hidup beliau. So kita nak tengok ada yang extraordinary atau tak, ada yang berlainan atau tak berbanding dengan keadaan orang lain, keadaan semasa So kat sini dia ada bayaran air tiap bulan RM30, bagi saya agak normal. Kemudian telefon bimbit dalam RM80. Okey, makan minum lebih kurang 700. Saya kira 700 ni mungkin kurang tepat sebab ini mungkin dia cuma ambil kira belian barangan basah, belian barangan kering untuk belanja dapur dengan kata lain. Okey, so kalau dia tulis kat sini makanan, perbelanjaan dapur, makan luar, tempat kerja dan lain, dia kata 700. Tapi saya rasa ini mungkin anggaran. Saya akan bagi leeway sikit dekat beliau, mungkin kita tambah lagi extra 300 sebagai contoh untuk makan dan minum. Sebab kadang-kadang ada out of pocket expenses yang kita tak sangka. Okay, so mungkin kita agak dalam 700 dalam kes ni, tapi saya bagi leeway lah, mungkin kita tambah lagi extra 300 just to give keselesaan dengan kata kita tak nak very tight gitu kan. Okey, tapi ini bajet keluarga ini. Okey, macam saya bila saya buat kiraan, saya akan pastikan saya akan bagi sedikit wang. Okey, sebab tak semua orang yang akan kira betul-betul tepat. Kemudian ada perbelanjaan perubatan sebanyak RM200. Saya kira mungkin untuk anak beliau atau beliau sendiri menghadapi masalah kesihatan atau suami beliau dan sebagainya. Kemudian ada takaful RM200 untuk diri dia dan juga RM150 untuk anak. So bagi saya itu agak common. Okey, cuma untuk diri sendiri 200 ni ada sedikit mahal lah. Okey, tapi saya tak boleh nak komen lebih sebab saya tak pasti jenis takaful yang beliau ambil. Okey, tapi 350 untuk seorang ibu dan seorang anak a bit on the high side lah dengan kata lain. So untuk takaful biasanya rule of thumb tak lebih daripada 5% daripada pendapatan isi rumah. So dalam kes tadi lebih kurang RM6,600 bundar, kalau 5% maknanya lebih kurang RM330. So dalam kes ni RM350, so dia borderline, okay, tapi boleh bagi can lah. Okay, selain daripada tu servis kereta, so RM100 sebulan, minyak, petrol semua dalam 200 sebulan. Okay, mungkin tempat kerja beliau tak berapa jauh. Okay, and then dia ada kos penjaga anak lebih kurang RM450 dan derma ibu bapa dalam RM500. Okay, so kita ada bahagian pendapatan, kita ada bahagian komitmen. So pendapatan tu fix dalam kes ni, and then komitmen fix, dan kemudian ada sara hidup yang agak variable dalam kes ni. Okay, so mari kita tengok pertama sekali, biasanya bila saya dapat kes kewangan macam ni, kalau menggunakan borang ni lah so saya akan tengok dia punya komen, dia punya isu-isu, dia punya matlamat, sebab ada dinyatakan dalam borang ni. Okay, so kita tengok kat bawah. Okay, saya tanya dalam mana-mana perancangan pelaburan, di mana pelaburan ingin yang dielakkan. Okay, dia nak elak forex, MLM. Okay, mungkin ada sejarah di situ, wallahualam. Kemudian adakah menjangkakan suatu perubahan besar yang dilihat masa depan dari segi pekerjaan, pendapatan dan sebagainya? Dia kata tak ada. Lepas tu saya tanya lagi, adakah anda menjangka apa-apa bayaran sekaligus seperti harta pusaka, sagu hati, hasil penjualan harta dan sebagainya? Okay, dia kata dia ada sebuah rumah banglo. So maknanya rumah yang dia duduk tu, bukan rumah dia duduk, rumah yang dia senaraikan tadi tu, yang dia refinance tu, ada sebuah
basically sebuah banglo yang tidak diduduki selama 2 tahun. Maknanya rumah tu kosong 2 tahun. Tapi saya hanya membayar saja rumah itu kerana saya nak jual. Sekarang saya tinggal di rumah mak mertua kerana bapa mertua sudah meninggal dunia. Rupanya dia tinggal dekat rumah mertua. Lokasi rumah banglo saya itu tidak strategik untuk dibuat homestay ataupun untuk disewakan. Dan sejujurnya saya tidak suka tinggal di situ. Cuma bila fikir aset, saya takut nak jual. Saya perlukan nasihat daripada tuan sama ada wajarkah saya menjualnya kerana membayar yang sia-sia sahaja. Okey, dalam kes ni kalau pertama sekali bagi penonton lah, bagi mereka yang ikuti sesi FB Live ni, saya nak clarify sikit apa yang dimasukkan dengan beban, apa yang dimasukkan dengan harta. A very quick review. So, harta, bila kita sebut harta di sini, bila dia mention kat sini, dia nak jual tapi dia sayang. Sebab dia kata, dia fikirkan ianya adalah aset. Tetapi saya hanya bayar saja rumah tu kerana saya sayang nak jual. Sekarang tinggal rumah mertua. Sebab dia kata apa, cuma bila fikir aset, saya takut nak jual. So ini common mistake. Ini adalah kesilapan yang selalu dibuat oleh kebanyakan orang yang menganggap bahawa rumah itu adalah harta. So bila kita sebut pasal harta, kita tak tengok bendanya, kita tak tengok bentuknya, kita tengok apa benda tu boleh buat. So dalam harta ini, dia mesti memenuhi 3 kriteria. Bila kita sebut harta, dia mesti ada 3 kriteria. So apa kriteria tersebut? Yang pertama, mesti memiliki equity. Equity bermaksud pegangan. So yang kedua, mesti ada kenaikan nilai. Maknanya kalau dulu nilai dia 100,000, lepas beberapa tahun, lepas sekian lama, nilai itu meningkat. So itu yang kedua. Dan yang ketiga, mesti menghasilkan aliran tunai positif. So dengan kata lain, mesti menghasilkan pendapatan. So kalau memenuhi 3 kriteria tersebut, baru kita kenali ia sebagai harta. Kalau tidak, so kita kena hati-hati. So apa itu pula beban? So harta, opposite dia adalah beban. So beban pula adalah memiliki 3 ciri berikut. So yang pertama, sama ada tiada equity, atau equity dia susut, atau equity dia hilang. So dengan kata lain, equity adalah satu-satu pegangan. Pegangan tu bermaksud satu kontrol atau satu kawalan. So sama ada kita memiliki kawalan lebih banyak ke atas benda tu, ataupun kita lama-lama hilang kawalan ke atas benda tu. Kalau dia lama-lama hilang kawalan ke atas benda tu, maknanya kita punya equity tu semakin lama makin mengecil atau menyusut. So itu ciri pertama, sebuah beban. Dan kedua adalah nilai dia makin lama makin menyusut. Nilai benda tu makin lama makin menyusut. Kalau dulu katalah kita beli 100,000, kemudian tiba-tiba dia jadi 90,000, lepas tu susut jadi 40,000, lepas tu susut jadi 30,000. Itu ciri kedua dia. Dan yang ketiga pula, dia tak menghasilkan aliran tunai ataupun aliran tunai dia negatif. Jadi kalau kita tengok dalam situasi ini, rumah yang disebut sebagai aset ni bukanlah aset. Ini adalah satu beban. So kalau kita perhatikan, dia bayar setiap bulan, tak ada aliran tunai, lama-lama hilang kawalan, mungkin nilai dia naik, mungkin tidak, tapi yang pasti dia tidak cukup syarat untuk menjadikan sebuah harta ataupun aset. So dalam konteks ini, ianya adalah satu beban. So sekarang dia tengah memikul beban, bukannya memikul aset, harta ataupun membesarkan aset. So ianya adalah satu beban. So kita tahu dah sekarang, rumah yang tadi tu, yang dibayar bulan-bulan tu adalah merupakan beban bagi keluarga ni. Saya perlukan nasihat sama ada tuan, saya perlukan nasihat daripada tuan sama ada wajarkah saya menjualnya kerana membayar yang sia-sia. So dengan kata lain, kebanyakan orang tahu bahawa inilah situasi dia. So dia tahu yang membayar tu adalah sia-sia. Tapi kenapa dia tak boleh nak lepaskan rumah ni, kenapa dia tak sanggup nak jual? Bukan sebab dia ni satu harta, itu cuma alasan saja. Dia tak nak jual sebab dia ada hati dan perasaan. So dekat sini terdapatnya unsur-unsur emosi. So dalam kewangan, kalau kita nak berjaya dari sudut kewangan, kita tak boleh gunakan emosi. Kita kena guna kalkulator untuk kira. Jadi kalkulator akan bagikan kita indikator untung ke rugi, sebagai contoh. Sama ada benda ni berbaloi ke atau tidak, sebagai contoh. Sebab perkara tu datang daripada kiraan kita. Now, kita go on, kita tengok apa lagi komen-komen beliau ataupun matlamat beliau.
Okay, dekat sini dia ada objektif kewangan. So dalam kes ni dia nak menyelesaikan hutang kereta. Okay, ini yang saya selalu sebut sebagai matlamat kewangan. Kalau perasan ada perkara, nilai dia, kemudian tempoh. Okay, so bila kita ada maklumat ni, barulah kita dapat menggerakkan satu pelan tindakan untuk mencapai dia. Kalau kita tak ada unsur-unsur ini, dia jadi macam berangan. Saya ingat saya nak beli kereta lah. Bila tu? Tak tahu lah, tengoklah macam mana. Memang tak dapat lah, sebagai contoh. Saya ingat saya nak bercuti lah. Kat mana nak bercuti? Berapa nilai yang diperlukan untuk bercuti? Berapa bajet cuti? Berapa hari cuti? Tak tahu lah, tengoklah macam mana. Memang tak bercuti lah. Faham eh? Okay, so dalam kes ni, so dia nak selesaikan hutang kereta, berbaki tadilah 44,000, tak selesaikan personal loan rumah dia tadi tu. So 69, personal loan yang sedia ada 69,000 ataupun full settlement 35,000, dan menyelesaikan hutang rumah dia 217,000, dan menyelesaikan hutang refinance rumah dia atau top up loan dia 67,000, dan nak menyelesaikan PTPTN. So dengan kata lain, dia nak first objektif utama dia, kalau kita tengok daripada nombor 1, 2, 3, 4, semua nak settlekan hutang dulu. Okey, kemudian baru dia fikirkan memiliki hartanah di Melaka ataupun di KL. Tapi dia tak letak nilai, dia cuma letak tempoh. Okey, kat sini bahaya sikit. Sebab kalau kita tahu pun cara untuk dapatkan hartanah tu, besar kemungkinan tak dapat. Sebab kita tak tahu hartanah apa yang kita nak cari. Nilai dia pun tak ada. Okey, itu bahaya. Tapi untuk konteks kita belajar malam ni, dalam kajian kes ni, so kita boleh tahu, okey, inilah matlamat seseorang individu atau satu-satu keluarga yang ingin dibuat dengan situasi dan keadaan dia. Okey, pendapatan dia berapa, komitmen dia berapa, sara hidup dia berapa, dan apa yang dia inginkan untuk dicapai dalam tempoh-tempoh tertentu. Okey, so kita sekarang dah ada ingredient, kita macam nak masak lah kan. So kita dah ada bahan, kita dah ada dapur, kita dah ada kuali. Okey, sekarang hanya tunggu resepi saja untuk kita campur-campur dan masak-masak. So let's get into it. Okey, so pertama sekali, langkah pertama adalah untuk mengira aliran tunai. Ni kalau mengajar orang masak ni, first kali tak minyak lah. Okey, lepas tu nak tumis. Sebagai contoh itu. Jadi takkan tiba-tiba nak ambil ramuan terus curah macam tu kan, tak boleh. So first langkah adalah dengan mengira aliran tunai. So mari kita kira. Okey, so kita start pada atas lah. Jadi dekat sini pendapatan isi rumah 5195. Ini pendapatan isi rumah bersih. Campur dengan 1,500, maknanya 6,695. Okey, lepas tu apa kita buat? Kita tolak komitmen dahulu. Okey, dalam kes ni adalah komitmen beliau. So tolak rumah 1,089. Tolak dengan refinance 879. Okey, tolak dengan bayar kereta 553. Lepas tu apa lagi? Tolak personal loan 475. Okey. Kemudian PTPTN saya tak tolak sebab kat sini dia tulis potong gaji. So nilai atas yang diberikan tadi tu dah siap-siap potong gaji lah. So kalau kita tolak, nanti kita tertolak 2 kali pula. Okey, kemudian kita nak tolak apa lagi? Kita nak tolak sara hidup. So dalam kes ni setiap bulan RM30 dia bayar untuk air, RM80 untuk telefon bimbit, saya tambah 300 untuk makan minum tadi, jadi total dalam RM1,000. Okey, kemudian 200 untuk perubatan, kemudian 200 untuk takaful, 150 untuk anak. Okey, kemudian servis kereta lebih kurang 100 sebulan, tolak lagi minyak lebih kurang 200. Okey, penjagaan anak lebih kurang 450, dan kemudian dia bagi ibu bapa lebih kurang 500 bulan. So kalau ikutkan kiraan ni, dia ada lebihan sebanyak RM789. Jadi saya kira bundar je RM700 sebab nak senang kira. RM89 tu consider macam saya belanja tom yum je lah. Okay, so kita tahu isi rumah keluarga ni ada lebihan sebanyak RM700. Okay, so dekat sini berlakunya mismatch. Kenapa? Sebab dia katakan dekat sini dia tolak gaji sebanyak RM100 untuk simpan di tabung haji. Okay, itu komen beliau. Pasal akaun tabung haji ada baki RM1,000, sebulan potong 100 tapi keluar masuk bila terdesak, dia kena korek. Okay, tapi kalau nak ikutkan nombor, sepatutnya dia tak korek. Sepatutnya ada lebihan 700. So dekat sini berlakunya kehilangan aliran tunai.
So nak tak nak dia kena semak mana perginya 700 tersebut. Okay, mungkin kena bincang dengan pasangan sebagai contoh untuk melihat. Okay, mungkin ada juga perkara-perkara yang tak dimasukkan dalam ni. Okay, so kita boleh buat the best hanya bergantung kepada data. Kalau tak cukup data, mungkin kiraan kita silap. Okay, kerana itu pentingnya maklumat kewangan yang telus. Okey, jadi kalau anda berpasangan, bincang elok-elok dengan pasangan, masukkan semua data tersebut. Kalau guna borang macam saya wujudkan ni, masukkan dalam borang ni, dan kita boleh tengok. Lepas itu kita boleh kira sebagai contoh. Okey, bagi mereka yang nakkan borang yang saya gunakan ni, ini hanya percuma, tak ada kena bayar apa-apa, boleh pergi ke ruangan deskripsi video ni dan boleh muat turun. Okey, anda boleh isi, boleh kira sendiri. Okey, malam ni saya bagi panduan ni macam mana. Alright, so kita tahu dia ada lebihan sebanyak 700. So kita letak kat tepi 700. So dia cuma kena cari di mana perginya 700 tersebut. Okay, kalau dia jumpa alhamdulillah, kalau dia tak jumpa, macam itulah keadaannya, nampak macam mana kan. So kena carilah. Okay, kalau katalah cari-cari hanya jumpa 300, bermula dengan 300 lah. Paling tidak buat komitmen pada diri sendiri. Okay, lepas ni saya akan asingkan 300 setiap bulan dan saya tidak akan korek. Sebab bila dikira memang ada duit lebihnya. Okay, tapi untuk malam ni saya gunakan figure 700 ni sebab itu adalah nilai yang kita kira tadi. Okey, so apa langkah seterusnya? Okey, langkah seterusnya adalah melihat matlamat kewangan yang ada lah. So dalam kes ini, matlamat kewangan ni dia nak lansaikan semua hutang dulu. Okey, so kita akan tengok apa hutang yang kita boleh lansaikan dalam waktu yang terdekat yang kita boleh buat. Okey, alright, so pertama sekali dalam kes ni saya tak nak usir rumah dulu. Okay, kenapa saya tak nak usir rumah dia? Kerana dia pun dah refinance rumah ni. Okay, daripada data yang diberikan, dia dah refinance 4 tahun sebelum ni. Okay, kalau kita usir rumah ni dan kita refinance, dia akan ada cost lagi. Dan kalau cost lagi, silap-silap daripada kita keluar duit ataupun ada pemotongan atau kena menambah hutang baru, lebih baik nilai yang sama, kita lansaikan hutang sedia ada. Okay, so kalau bab refinance rumah terutama, saya akan jadikan ia adalah pilihan terakhir. Sebab saya rasa ada pilihan-pilihan lain yang kita boleh buat dalam kes ini. Alright, so cadangan pertama adalah kalau macam saya dalam situasi sekarang, okay, kita akan dapat moratorium selama 6 bulan. Okay, kalau macam saya akan gunakan moratorium tersebut. Okay, jadi kita kira berapa moratorium yang kita bakal dapat selama 6 bulan ni. Okay, so dalam kes ni 1089 untuk rumah, 879 adalah untuk refinance, kemudian kereta pula 553, kemudian personal loan 475 dan PTPTN. Okay, PTPTN pun boleh ambil moratorium kalau nak. Okay, kalau dalam kes ni katalah saya tak usik PTPTN lah, satu nilai terlalu kecil, nombor dua dia dah potong gaji dah pun. So 2996 adalah nilai yang boleh dijimatkan sepanjang 2,996 sebulan adalah nilai yang boleh dijimatkan sepanjang moratorium ini. Okey, tapi tadi kita kira dia ada lebihan sebanyak 700 sepatutnya. Jadi kalau saya campur dengan 700, dia sepatutnya boleh menyimpan 3,696. So kita bundarkan, kita ambil lah dalam 3,007 sebab tambah lagi RM4 je kan. 3,696 tambah lagi RM4 dapat 3,007. So kalau kita kira 3,700 sebagai contoh kali dengan 6 bulan, so isi rumah ini dapat menyimpan sebanyak 22,200. Okey, 22,200. Okey. Now, itu dalam tempoh 6 bulan. So kalau macam saya dah 6 bulan dapat simpan 22,200. Okey, hasil daripada moratorium tadi dan hasil daripada lebihan RM700 sebulan tu. Okey, so pertama saya akan selesaikan PTPTN dahulu. Okey, bulan ke-7 tu saya akan ambil duit ni dan saya akan lansaikan PTPTN. Okey, kenapa PTPTN? Sebab kalau kita kira ROI PTPTN RM155 sebulan, darab dengan 12, okey, 1,860. Dan kalau kita bahagikan dengan 7,826, okey, dan kita kali dengan 100%, kita akan dapat 23.76%. So dengan kata lain lebih kurang hampir 24% nilai ROI atau return of investment. Ini menunjukkan macam seolah-olah kita laburkan 7,826 dan dapat pulangan bulanan sebanyak RM155 kemudian. Okey, kalau kita nak cari
pulangan 24% dalam keadaan pasaran sekarang agak sukar. Okey, jadi dalam kes ni dengan hanya menyelesaikan hutang kita dapat pulangan sebanyak hampir 24%. Jadi daripada duit 22,200 tadi saya akan gunakan untuk lansaikan PTPTN sebanyak 7826. Jadi saya masih berbaki lebih kurang 14,376. Okey, so satu hutang dah settle 6 bulan. So that's one list check. Okay, so lepas tu apa lagi yang kita boleh buat? Okay, selain daripada tu apa yang kita boleh buat ialah kita boleh gunakan duit 14,376 ini untuk membayar personal loan beliau. Okay, sebab full settlement sebanyak 35,987. Jadi kalau saya guna 14,374 itu untuk melansai, bukan, untuk membayar principal personal loan sebanyak 35,987, maknanya personal loan akan berbaki sebanyak 21,613. So kita ataupun tuan punya kes ni kemudiannya boleh refinance semula baki 21,613 tu kepada 10 tahun semula. Okay, dia akan tarik pula loan tersebut lah. So bila dia tarik semula loan tersebut 21,613, bayaran bulanan dia hanya sekitar RM200. Okay, katalah paling banyak pun mungkin RM220. Okay, dalam kes ni. So nak senang kira kita ambil lah RM225. Okay, sebulan. Jadi RM475 pada bayaran bulanan asalnya, tolak dengan RM225 selepas kita refinance 21,000 tadi. So beliau dapat jimat lebih kurang RM250 sebulan. Okay, sebulan. Selepas itulah, okay, maknanya bulan ke-7 satu personal loan dah settle, sebahagian besar daripada satu PTPTN dah clear dan sebahagian besar daripada personal loan beliau dah kita susutkan dan baki hutang tu kita boleh refinance dan bayar bulanan jadi 200 So kalau kita kira semula aliran tunai beliau, so kita akan ada 250 lebihan daripada personal loan dan kita akan ada RM155 daripada PTPTN. Itu akan menjadikan RM405. Dan kalau kita campur pula RM700 lebihan yang memang keluarga ni ada tadi, dan dia dah ada dapat lebih kurang RM1,105. So kalau RM5 tu saya guna untuk bayar tom yum sebagai contohnya ataupun beli nasi lemak, jadi beliau keluarga ni dapat menyimpan RM1,100 sebulan sebagai permulaan. Okay, at least kurang-kurangnya dah dapat menyimpan RM1,100 sebulan. Okay, so hutang personal loan masih lagi tak clear, tak settle. Okay, tetapi bayaran bulanannya dah menyusut daripada RM475 kepada RM225. So dia dah lega sikit lah. So kemudian apa lagi kita boleh buat? So simpanan sebanyak RM1,100 ni kita boleh mula menyimpan. Okay, jadi kalau kita nak lansaikan baki hutang RM21,000 tadi tak susah. Kenapa? Kalau RM21,000, okay, kalau kita bahagikan dengan RM1,100 hanya perlu menyimpan lebih kurang 19 bulan plus minus, okay, dan selesaikan personal loan ini. Tapi kalau saya tak gunakan kaedah tersebut. Kalau saya, apa yang saya buat adalah saya akan tunggu ASB, dividen ASB yang bakal dapat pada tahun depan. Ingat, dia ada 130,000 ASB. Okay, kalau saya kira 130,000 ASB yang ada, kalau katalah pulangan minimal 5%, maknanya dia akan dapat RM6,500. So kalau macam saya akan terminate ASB tersebut, saya akan ambil RM6,500 ini dan masukkan dalam kantung simpanan saya. Okay, so kalau saya kira daripada bulan ke-7 sampai ke bulan ke-12, okay, so maksudnya ada apa? So kita akan ada bulan ke-8, bulan ke-9, ke-10, ke-11 dan 12. So maknanya 5 bulan. So 1,100 saya dapat simpan selama 5 bulan kali dengan 5, which is 5,500. Dan kalau saya terminate ASB itu pula, saya akan dapat 6,500 sebagai contoh. Jadi sepanjang tempoh 5 bulan tu, saya akan dapat menyimpan sebanyak RM12,000. Okay, so total tempoh yang saya dah gunakan adalah selama 12 bulan. So 12 bulan, saya dah clearkan PTPTN, saya dah bayar sebahagian besar daripada personal loan, tinggal baki RM21,000 dan saya akan ada tunai sebanyak lebih kurang RM12,000 hasil daripada simpanan 1,100 dan juga duit ASB dividen yang saya dapat terima dan saya terminate selepas tu.
So apa yang saya buat dengan duit 12,000 ni? So kalau nak lansaikan hutang lagi, apa yang saya buat ialah, so duit 12,000 ni saya akan mula bayar kereta pula. Okay, so saya akan bayar kereta. So katalah kereta ni berbaki dia 44,000. So assuming kalau bayar penuh dia akan dapat rebate lah. So dalam kes ini kalau 44,000 mungkin rebate dia lebih kurang dalam 3,000. Okay, sebab apa? Sebab ada baki lagi lebih kurang 40 bulan. So bila tolak interest, katalah full settlement, katalah 41,000. Okay, so katalah 41,000. Jadi kalau saya tolak 41,000, okay, maknanya hutang kereta akan menjadi 29,000. So selepas tu apa yang saya akan buat? Saya akan ambil satu personal loan 29,000 dan saya akan tutup hutang kereta ni. So maknanya kereta tu dah tunai, saya ada satu personal loan 29,000 dan saya ada satu lagi personal loan yang berbaki 21,000. Saya akan dua personal loan. Tetapi di sini saya ada akan lebihan aliran tunai. Kenapa? Kerana loan 29,000, bayaran bulanan mungkin sekitar RM330. Katalah kita genapkan RM350, jadi RM553 tolak RM350, so saya dah jimat RM203. So at least kurang-kurangnya saya ada extra RM200. Jadi di sini kalau saya campur saving saya RM1,100 bulan, campur extra RM200, saya dah boleh saving RM1,300 bulan. So saya dah meningkatkan saving saya sebanyak RM1,300 bulan. Dan kalau saya teruskan saving saya selama 10 bulan, saya akan ada RM13,000. So saya boleh repeat the process. Saya boleh ambil RM13,000 ni dan membayar personal lagi. Okay, sebagai contoh, sebab personal saya cuma tinggal di bawah 21,000. Personal kedua 29,000. Okay, jadi kalau saya nak lansaikan yang 21,000, saya hanya perlu menyimpan lebih kurang 18 bulan. Betul? Sebab apa? Sebab 1,300 kali dengan 18 bulan adalah sebanyak 23,000. So cukup untuk saya menyelesaikan baki personal loan saya yang 21,000 tadi. Okey, dan saya akan teruskan langkah ini sehingga personal loan kedua saya pula selesai. Ini kalau saya fokus utama nak melansaikan hutang. Okey, itu satu cara lah. Okey, now nak memendekkan semua ni, boleh, tak ada masalah. Sebab tadi kita kira at least ambil masa 12 bulan. Selepas tu saya kena simpan 10 bulan untuk menyelesaikan pula baki, saya kena simpan pula 18 bulan untuk menyelesaikan baki pinjaman peribadi yang 21,000. So total 12 dan 18. So paling tidak ambil masa 3 bulan. So bagi saya itu terlalu lama. So lagi satu cara, okay, kalau beliau pun dah bagi tahu tadi, kalau boleh dia rasa berhati nak selesai, nak lansaikan, dia nak jual rumah tersebut. Tapi kita dah tahu rumah yang beliau ada adalah merupakan satu beban, bukannya satu harta. Okay? Jadi kalau beliau tak kisah, kita jual. So cadangan saya lebih baik jual rumah ni. Okay. So kalau dalam senario kita jual rumah tersebut, syarat dia cuma satu, jual rumah tapi jangan sekali-sekali gunakan duit itu untuk menyelesaikan hutang. Sebab kita dah tahu cara menyelesaikan hutang. So apa yang kita buat dengan duit yang kita dapat daripada jualan rumah tersebut? Kita tukar kepada harta sebenar. So dengan kata lain, kalau kita jual rumah tu, kita dapat duit, ada duit untung, kita gunakan sebagai deposit, kita beli rumah lain yang mana boleh dijadikan sebagai harta. Bermaksud apa? Perlu ada 3 tadi. Ada equity, ada kenaikan nilai dan ada aliran tunai positif. Maknanya rumah yang kita jual tadi, kita tukar pada rumah sewa. Kita cari rumah yang berada dalam kawasan yang boleh beri aliran tunai positif. Okay? So kita tukar daripada beban kepada harta. Okey, itu dalam konteks rumah beliau. Sebab rumah tu pun dah 2 tahun kosong, tak guna, bayar bulan-bulan macam tu je. Okey, so berapa yang beliau boleh dapat? Okey, di belakang minda ni tadi kita tahu kita boleh saving tanpa usik rumah 1,100 ke 1,300. Keep that in mind . Okey, tapi kalau kita accelerate, kita guna pula rumah ni dan kita jual. Okey, so rumah ni dia punya value, sekejap, berapa value rumah ni? 350,000. Okey, 350,000. Baki hutang beliau adalah 217 dan 67. So 284,000. Okey, jadi kalau katalah beliau jual rumah tersebut sebanyak 350,000, so 350,000 kalau bayar ejen 3%, so 10,500 tolak 350,000. Okey, so beliau dapat jual dengan nilai bersih 339,500 tolak dengan 287,000 baki hutang dia.
So dapat dalam tangan sekitar 52,000. So cincai-cincai at least 50,000 dapat lah. Okay, so beliau boleh ambil 50,000, okay, cari rumah lain yang boleh dijadikan harta, which is boleh dijadikan rumah sewa sebagai contoh. Okay, so dan kita boleh proceed dekat situ. So apa yang berlaku adalah 1,000, hampir 2,000 ringgit dapat dijimatkan. Betul? Sebab apa? Sebab yang selama ini dia bayar 1089 dan 879, so 1968 dah tak perlu bayar. Kenapa? Sebab rumah baru ini kita dah boleh sewakan dan penyewa bayar duit tersebut. Okey, jadi dengan kata lain dia dah boleh jimat 1968. Okey, ingat tak tadi kita dapat menyimpan 1,100 ke 1,300 bergantung pada apa yang kita buat dengan hutang-hutang yang kecil tadi tu. Now, kalau kita jual rumah, maknanya kita boleh campur dengan 1968. Okey, rumah kedua tu kita boleh sewakan. So kalau saya campur dengan 1,100 paling minima, saya boleh menyimpan 3,068, which is 3,000 sebulan. So 10 bulan dah 30,000. So maknanya baki hutang saya yang kecil-kecil macam 21,000, yang 29,000 boleh diselesaikan setiap 10 bulan. Jadi sebenarnya saya tak perlu gunakan duit jualan rumah tu menyelesaikan hutang yang kecil ni. Lebih baik saya gunakan duit jualan rumah tu untuk saya tukar, flip terus, jadikan dia harta. Manakala duit aliran tunai saya, kalau saya simpan pun dapat melesaikan hutang-hutang kecil tadi setiap 10 bulan sebagai contoh. Ini bagi yang nak mengaccelerate atau mempercepatkan proses, okey, daripada menukar daripada beban menukar kepada harta. Okey, so you boleh combine dua-dua. Satu, peningkatan aliran tunai, cara yang saya tunjukkan tadi, dan kalau sanggup kita jual rumah tersebut, okey, kita dapat modal untuk tambah harta baru. So tak semestinya sebuah rumah. Dalam kes ni kalau beliau dapat 50,000 boleh beli dua lagi. Okey, boleh beli dua biji rumah yang 200,000 dan 200,000. Boleh ada dua rumah sewa. Okey. Bagi kes ini beliau mempunyai satu kelebihan kerana seorang penyewa awam. Seperti yang saya kongsikan selama ini, penyewa awam memiliki kota pembelian 4 buah hartanah, boleh dapat 100% loan. So, dengan kata lain, kalau dia letak pun deposit 200,000, beli 2 biji, selepas selesai proses pembelian, dia dapat balik duit yang dia letak 40,000 tu, 200. So sebenarnya dia beli 2 hartanah tu, dia tak payah nak keluar duit dia pun. Dia keluar tu sementara sebab pembelian, lepas dapat loan, selesai urusan, sewakan rumah, dia dapat balik duit tersebut. Okey, maknanya duit 50,000 tu masih lagi dengan dia. Okey, modal tu sebenarnya kita tak usik. Okey, so kalau dia guna kaedah yang saya kongsikan ni, beliau dapat menyimpan at least 3,000 sebulan. Okey, kenapa? Kerana 2 biji rumah yang dia sewakan dia tak payah bayar, penyewa dah bayarkan dan mungkin dapat positif cash flow. Okey, cari rumah macam tu. Dan pada waktu yang sama ada simpanan bernilai RM50,000 at the end of the process. Dan dapat menyelesaikan semua hutang-hutang kecil. Yang tinggal hanya hutang rumah sahaja. Okey, so ini antara satu cara daripada 7 cara macam mana nak menukar hutang atau nak menukar harta, beban kepada harta. Okey, bagi mereka yang berminat nak belajar lebih lanjut kaedah dan cara-cara lain sebagai contoh, okey, tengoklah mungkin hari-hari lain saya kongsikan secara live ni ke, okey, tapi tak tahulah bila kan, alam, ataupun anda boleh menjadi ahli insan macam yang saya sebutkan semalam. Keahlian urus insan hanya dibuka sehingga PKP ini ditamatkan. Okey, kalau tamat besok, maka tamatlah keahlian tu. Saya dah tak nak buka lagi dah. Okey, bagi mereka yang ingin tahu bagaimana untuk menjadi ahli insan dan bagaimana saya boleh membantu anda, okey, untuk mensuturkan semula kewangan anda tanpa pecah peluh, okey, macam kes ni, just PM di ruangan messenger, berminat nak jadi ahli insan, okey, macam mana nak jadi ahli insan, admin saya akan jawab kelak, okey, selepas ni, insyaAllah. Okey, so lepas ni kita ada segmen soal jawab kewangan. Jadi bagi mereka yang dah siap-siap dengan soalan tu, kejap lagi saya akan semak, saya akan tengok. Alright, so itu tadi kajian kes yang dia kirim dan dihantar kepada saya, yang kita sama-sama tengok yang mana kita boleh strukturkan menggunakan apa yang ada. So dalam konteks sekarang ni,
kita boleh gunakan moratorium sebagai contoh, okay, untuk kita laksanakan hutang tu. Itu dia punya stepping stone. Selain daripada tu, kita boleh jual rumah yang memang dia sendiri pun dah agak fed up dan gunakan duit tu untuk tukar kepada harta. Dalam kes ni dia beli bukan satu, dia boleh beli 2 biji rumah nilai RM200,000, dapat 2 biji RM400,000. Dan kebetulan pula beliau adalah seorang pejabat wang yang mana memiliki kota pembelian 4 buah tanah, dia dapat 100% loan. Okay, kalau guna cara yang betul. Jadi RM50,000 tu pun selamat. Okay, duit rumah tu boleh disewakan sebagai contoh. Okay, selesailah satu urusan. Dan pada waktu yang sama, bermula dengan simpanan sebanyak RM1,100, perlahan-lahan akan naik menjadi RM3,000 bila rumah tersebut dijual. Okay, tapi itu pilihan si kes ni tadi. Okay, itu terpulang pada dia lah. Okay, saya cuma berkongsi saja. Alright. Now, sebelum kita pergi kepada soal jawab kewangan, okay, saya nak shout out sikit kepada mereka yang nak dapatkan buku forensik kewangan ni secara percuma, tak payah bayar. Apa yang anda perlu lakukan adalah tadi dah share, dah tag kawan-kawan betul di ruangan komen. So tag, share, ambil screenshot dan kemudian letak di ruangan komen. So admin saya akan pilih secara rambang pemenang buku ini. Buku ini special sikit, kalau beli kat kedai tak dapat. Apa yang special dapat kata-kata nasihat, kata-kata hikmah daripada saya dan tanda tangan saya. Okay, so buku ni very personal, saya akan bagi pemenang saja. Okay, yang beli secara online, yang beli daripada kedai tak akan dapat. Alright, sebagai contoh. Okay, so bagi mereka yang dapat buku ni secara percuma lah. Okay, so screenshot tag share anda dan letak di ruangan komen. Okay, sekarang kita tengok soalan. Alright. So kita mula daripada atas. Jelas. Alhamdulillah. Okay. Ini bukannya soalan lah, tapi saya nak bagi shout out sikit. Saya nak bagi shout out kepada Cik Aisyah Rashid. Terima kasih, buku pun dah terima. Jadi saya harap gunakanlah ilmu yang ada dalam buku tu untuk memperbaiki ataupun untuk menambah baik kewangan anda. Alright, so kita pergi kepada soalan berbentuk kewangan. Okay. Soalan. Okey, Cik Nick Siti Mariam bertanya, boleh ya buat macam tu Tuan Zadi, bayar prinsipal untuk personal loan? Boleh, kenapa tak boleh? Masalahnya bagi kebanyakan orang, dia tak pernah tanya pun banker dia. Betul tak? Dia buat assumption, dia buat andaian. Okey, jangan sekali-kali buat andaian dalam konteks kewangan. Pertama sekali, dapatkan nasihat daripada orang yang betul, baca buku yang betul, tonton video yang betul, cari mentor yang betul dan yang paling utama adalah kira. Okay, sebab kalau ini dia punya jawapan. Okay, lepas tu boleh buat, insyaAllah. Alright, so soalan seterusnya daripada Ibni Mutalib. Untuk personal loan, saya pernah tanya bank untuk bayar prinsipal tapi bank cakap tak boleh buat macam tu tuan. Macam tu pun, okay, siapa yang anda jumpa? Okay, bukan semua banker tahu tentang hal ni, itu yang pertama. Okay, lagi satu, kalau anda bayar lamsam sekalipun, kalau dibiarkan kat situ, kalau dia tak boleh buat, dia akan jadikan sebagai advance payment. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita bayar seketul, okay, lepas tu kita minta redemption statement. So bila dia kira redemption statement, macam mana pun dia terpaksa kira lebihan yang ada dalam personal loan tersebut. Selepas tu kita refinance ke bank lain. So suka tak suka dia kena tolak juga mana duit lebih yang kita dah letak kat dalam tu. Tapi kalau kita letak aja duit tu kat dalam tu, tak bagi tahu siapa-siapa, okay, tak bagi tahu tujuan dia untuk apa, dia akan anggap duit yang kita bayar dalam personal loan tu sebagai advance payment. Okay, so there's a lot of ways, ada banyak cara untuk get around benda-benda macam ni. Okay, so belajar. Alright. Okay, Cik Mazuki tanya laju, kena tengok balik nak fahamkan ini. Memanglah laju. Saya minta maaf dia laju sebab apa? Sebab saya dah buat benda ni dah ribuan kali. So bagi saya tengok, okay, mentally saya dah boleh kira dalam kepala otak. Saya cuma demokan kepada anda supaya anda lebih faham. Itu je sebenarnya. Tapi sebenarnya saya tak tekan dulu kalkulator tu sebab dia tengok-tengok, congak-congak dah boleh tahu dah lebih kurang macam mana. Okay, itu kelebihan saya lah. Okay,
Tak ada masalah tentang laju, sebab video ni saya akan biarkan di ruangan video, koleksi video live, jadi boleh tonton semula selepas ni. Okay, take your time. Okay, dan tergesa-gesa. Lagi satu, Cik Marzuki, dah lama tak dengar khabar berita. Cik Marzuki sebenarnya ahli urusan. Okay, tolong update dalam WhatsApp group bang, WhatsApp group Ali. Okay, nak tahu juga perkembangan macam mana dengan projek. Okay, so let me know, so then I can help you guys. Okay, jangan buat duduk senyap. Okay, Cik Nur Nani bertanya, kenapa cancel SB? Sebab consider loan ke? Tidak. Saya cancel SB sebab saya nakkan duit yang ada dalam SB tu, sebab saya boleh gunakan untuk lansaikan hutang tadi dengan cepat. Kena tengok apa saja cadangan saya berkenaan dengan kes tadi adalah mengikut matlamat tuan punya diri. Tuan punya diri kata apa? Dia nak lansai hutang dulu. So saya tak tengok benda lain, saya pada lansai hutang dulu. Cuma saya bagi alternatif kedua. Kenapa? Sebab dia juga ada matlamat yang kedua dekat bawah tu, yang mana dia kata apa, kalau hutang semua dah lansai, dia nak tambah harta. Ingat kan? Dia kata nak beli rumah dekat Melaka ataupun rumah KKL. Okay, jadi saya sebenarnya menjawab matlamat dia sebenarnya. Saya bukannya bagi cadangan tu syok saya sendiri. Saya tengok kes tersebut. Okay, sebab tu siapa-siapa yang datang jumpa saya, sebab tu yang saya coaching dengan saya bukannya bagi cadangan disebabkan oleh saya. Saya takkan mulakan dengan kata-kata seperti kalau saya buat macam ni, kalau saya buat macam tu. Tak ada. Saya bagi cadangan berdasarkan apa yang ahli urusan tu nak. Okey, apa yang peserta tu nak. Kalau dia kata, cik tadi saya nak beli jet pejuang 100 juta pun, saya akan fikirkan cara macam mana dapatkan jet pejuang 100 juta tu dia. Kalau dia feasible lah kan, kenalah masuk akal juga. Okey, tapi dengan kata lain, saya akan dahulukan peserta dahulu. Kenapa? Sebab ini adalah kewangan anda. Ini adalah kewangan peserta, bukan cerita pasal kewangan saya. Mungkin kalau saya sendiri, saya tak buat apa yang saya ceritakan tadi. Betul tak? Sebab situasi saya berbeza. Okay? Sebab itulah saya bagi cadangan tersebut. Alright, Cik Suhaimi bertanya, tingkatkan simpanan untuk kiri atas, kita nak tingkatkan simpanan dia sebab SB tidak boleh apa-apa cash untuk simpanan sebab itu digunakan dividen untuk bayar. Okey, betul. Saya dah jawab sebahagian yang tadi. Terima kasih Cik Suhaimi. Okey, Cik Suhaimi juga. Okey, saya tak pilih sebab dia turun macam tu, saya klik je. Dia tanya, ini untuk kes di atas, ada yang senario lain tak perlu tamatkan. Betul, betul sangat. Alright, Cik Muhammad Syahimah bertanya, nak beli rumah untuk pelaluan tapi tak tahu kawasan rumah yang nak disewa, boleh bagi tips untuk saya Tuan Zaidi? Okey, kita tak tengok lokasi. Kalau macam saya tak tengok lokasi hartanah terlebih dahulu. Saya akan tengok permintaan pasaran hartanah. Okey, so dengan kata lain, kalau saya nakkan ada rumah sewa yang sewanya 1,000 sebulan sebagai contoh, saya akan cari di mana kawasan yang boleh beri saya jenis hartanah apa yang boleh bagi saya 1,000 sebulan. Daripada situ baru saya buat kajian. Okey, sama ada hartanah tersebut sesuai atau tidak. Okey, itu langkah pertama yang saya akan lakukan lah. So saya tak tengok macam patut tak saya beli kat Bangsa atau patut tak saya beli kat PJ, patut tak saya beli kat Seksyen 13. Tak, saya tak tengok lokasi dulu. Saya tengok saya nak apa. Kalau saya nak sewa 1,500 sebulan, saya nak income sewa 1,500 sebulan, saya lepas tu baru saya cari tanah apa yang boleh bagi 1,500 sebulan. So daripada senarai yang banyak tu, baru saya dive in dan saya akan fokuskan. Okey, bagi mereka yang nak tahu lebih lanjut tentang tips dan sebagainya tentang tanah, boleh tengok video saya bersama dengan Tuan Bri sebelum ini. Okey, bila mana saya berjemput beliau bercerita tentang tanah. Okey, insya-Allah mungkin saya akan jemput tetamu-temu lain dalam bidang tanah untuk membicarakan topik ini. Okey? Alright. Cik Tony Masti bertanya, salam tuan, salam. Pembelian rumah pertama, pembelian ada pinjaman peribadi, anggaran pinjaman RM50,000. Harga rumah yang dibeli RM500,000. Bolehkah pinjaman perumahan consolidate dengan pinjaman peribadi yang masih berhutang dengan bank minta penjelasan? Kalau saya tidak. Kenapa? Sebab nanti jadi RM550,000, nak melansaikan RM550,000 tu lagi susah. Kalau saya, I split itu. Okay? Hartanah RM500,000, itu hal hartanah RM500,000. Baki hutang personal loan RM50,000, itu hutang RM50,000 personal loan yang kita kena tahu cara nak lansaikan dia secepat mungkin. Kalau kita, kalau perasan tadi untuk kes tadi, paling lama saya ambil masa untuk lansaikan satu personal loan tadi adalah selama berapa lama tanpa melibatkan
hartanah adalah selama 6 campur dengan 18 bulan. Betul? So, lebih kurang paling lama pun 2 tahun. Dalam kes tadilah sebab kewangan dia macam tu. So kalau kita punya personal loan yang berbaki 8 tahun, 7 tahun, sepatutnya kita cari jalan ada capacity untuk memendekkan tempoh menyelesaikan hutang personal loan tersebut. Okey, dengan menstrukturkan kewangan keseluruhan yang kita hadapi. Sebab tu dalam banyak kes benda ni kena buat sama-sama dengan pasangan. Kalau bujang lain cerita lah. Tapi kalau dah berumah tangga, kalau kita join forces, combine forces, dia akan lebih cepat, lebih menguntungkan dan sebagainya untuk menyelesaikan hutang tersebut dengan pantas. Okey. Kejap dia scroll laju ni. Okay, so Ismax bertanya, okay, salam Cik Lee. Salam Alhamdulillah. Apa nampak tentang sempadan BSN SSP, adakah ia pembaziran? Ia bergantung, kalau ada duit lebih tak apa simpan kat situ. Sebab dia punya tarikan adalah cabutan betul. Semua orang nak merasa Messi spend lah, semua orang mungkin nak merasa dapat duit 1 juta seketul lah, kan, dapat motor biji lah, wallahualam. Okay, tapi kalau saya tak akan gunakan BSN SSP tu untuk simpanan utama saya. Dia macam main tikap-tikap lah, dia main nasib-nasib ni. Saya tak suka jenis main nasib-nasib, saya suka kira, okay, buat kiraan, buat perancangan teliti, tahu tempoh yang saya target, nilai yang saya nak, dan saya akan plan ke arah situ. Bukannya macam nak main tikam-tikam macam ni. Tapi kalau katalah tuan ada duit lebih, okay, kita dah plan lah RM50,000 nak buat macam ni, okay, itu satu hal. Kemudian waktu yang sama, ada duit lebihan pula sebenarnya RM20,000, tak buat apa, duduk tercongok je. Okay, tak apalah, masuk dalam BSN SSP. Duit tu pun mungkin kita tak usik sebagai contoh, kan. Ataupun mungkin kita dapat duit lebih, Allahualam lah, duit pusaka ladang getah 3 ekar, tiap bulan dia dapat RM1,000, contoh, tak buat apa, tak usik kita pun. Tak apalah, duit RM1,000 tu masuklah dalam BSN SSP. Mana dah tahu, kan, lepas tahun 2 cabut-cabut, menang Mercedes ke, kan. Okay, tak kisah pun. Okay, tapi jangan gunakan sebagai simpanan utama lah. Okay, sebab dia tak bagi pulangan secara konsisten. Dia main tikam-tikam. Alright, Cik Zulkifli bertanya, tuan, secara purata berapa tahun masa ambil tertutup semua hutang? Contoh macam kes ni, dalam 3-4 tahun tak saya. Okay, so dalam kes ni tadi, dia bergantung, dia ada 2 kaedah. Satu, saya gunakan aliran tunai. Okay, itu akan ambil masa. Dalam 3 tahun ke bawah, settle semua hutang dia, cari rumah. Tapi kalau kita gunakan rumah tu sebagai platform dia, sanggup jual, okay, tapi duit tu bukan guna untuk settle hutang, duit tu untuk tambah harta lain. So kita dapat selesaikan dia kurang daripada 2 tahun. Itu dalam kes tadi, okay, sebagai contoh. Nah, untuk kes orang lain, dia bergantunglah pada situasi dan keadaan. Okay, berapa pendapatan, komitmen dia berapa, salary hidup berapa, semua tu nak perlu dikira. Okay, tapi kebiasaannya yang mana saya boleh kongsikanlah daripada pengalaman saya sendiri, biasanya worst case scenario, kalau tak termasuk hutang rumah, okay, selalunya kita boleh lansaikan hutang macam personal loan, credit card apa semua, paling lama pun setengah daripada tempoh yang biasa kita gunakan. Contoh, kalau personal loan kita 10 tahun, worst case boleh lansai dalam masa 5 tahun. Kalau credit card kita, kalau kita bayar tu mungkin 4 tahun lansai, kurang 2 tahun dah boleh settle. Itu keadaan biasa lah dengan kata lain. Itu kalau kita tak boost, itu kalau kita tak go deeper secara sambil lalu, biasanya ambil macam tu. Kurang daripada 50% of the time lah, dengan kata lain. Okay. Okay, Cik Azhari Muhammad tanya, Assalamualaikum tuan-tuan, saya tak faham teknik platform, mohon pencerahan tuan. Okay, mesti soalan ni ditanya sebab pernah menonton video koleksi 7 cara macam mana nak lansaikan hutang. Okay, tak payah risau, lag, saya akan buat webinar khas untuk pembeli video tersebut. Okay, nanti saya akan umumkan dalam Facebook group pembeli video. Okay, jadi dalam tu kita cerita semua teknik tersebut. Tak payah risau. Okay, kalau saya cerita dalam FB Live malam ni,
nanti ramai yang nanya sebab orang tak tahu apa cerita ni kan. Tiba-tiba tuan tanya soalan direct macam teknik platform, so maknanya saya tahu ini mesti pernah tonton video tersebut. Okay, pernah go through content tersebut. Okay, so tentu tak apa, nanti kita boleh fokus dekat situ. InsyaAllah saya akan buat webinar khas untuk pembeli koleksi video tersebut lah. Alright. Okey, soalan seterusnya daripada Cik Khairul Azmi. Salam Tuan Zaidi, salam warahmatullahi. Adakah OD overdraft dianggap aset atau liability? Saya ada buat OD bersandarkan SB, bukan SB loan. Faham? Sejak SB 50,000 saya cagakan kepada bank. OD ni dah 10 tahun. Interest OD agak rendah kerana ia compound daily. Soalan saya, apakah strategi untuk saya memenuhkan OD tersebut? Untuk saya tebus CJSB. Situasi saya sekarang 10,000 dalam OD, perlukan 40,000 untuk penuhkan ESB. Okey, kalau tujuan utama dia hanya untuk keluar daripada senario tersebut, ODSB boleh terminate bila-bila masa. Tak perlu penuhkan pun 40,000 tu. Okey, tak perlu bayar pun 40,000 tu. So boleh terminate bila-bila masa, dia akan tolak baki 40,000, dia akan pulangkan balik sijil yang menilai baki 10,000 tersebut. Sebagai contoh lah. Okey, kalau bakinya 10,000. So tak perlu nak bayar penuh. Now, kalau kita nak bayar penuh lompongan overdraft tersebut, kita mesti ada tujuan dia apa. Kalau cerita dia untuk mendapatkan modal sebagai contoh, jadi kita kena guna aliran tunai. Okay, so itu kena kira lah berapa aliran tunai kita ada yang kita boleh masukkan dalam overdraft. Okay, selalunya kalau ODSB ni, dia punya ODSB keadaan yang biasa digunakan adalah macam ni lah. Semua pendapatan kita masukkan dalam overdraft. Okey, semua pendapatan satu keluarga ni masuk semua dalam overdraft. Selepas tu baru kita keluarkan perlahan-lahan, okey, ikut keperluan kita. Okey, kenapa tujuan macam tu? Kenapa? Sebab bila kita masuk seketul, so kiraan baki interest overdraft tu dia kira daripada baki. Jadi bila baki tu kecil, bayar bulanan akan jadi kecil. So prinsipal tu akan banyak. So bila prinsipal akan banyak, akan terdapat lebihan dari dalam overdraft tu. So instead of kita bayar ikut kadar interest, sekarang ni kita bayar ikut kadar baki. So contohnya sekarang ada baki lompong 40,000, tapi tiba-tiba kita masukkan duit pendapatan di serumah 5,000. So dia automatik jadi 35. Okey, 35,000. So 35,000 akan interest akan dikira daripada baki 35,000. So akan ada lebihan prinsipal dekat situ. So dengan kaedah macam tu kita boleh cepatkan penutupan lompongan OD tersebut. Okey. Satu lagi cara adalah sebab ini adalah ESB, jadi ESB akan dapat dividen. So gunakan dividen tersebut untuk masukkan semula ke dalam lompongan OD tersebut. Jadi kalau kita combine dua-dua ni, insyaAllah OD kita akan tutup dengan lebih cepat. Itu kalau tujuannya nak tutup untuk dapatkan modal semula lah. Okay? Tapi kalau tujuan dia memang nak tutup account sebagai contoh, tak payah bayar pun. Pergi dekat bank, boleh terminate, nanti dia proses, bakinya dia pulang kat kita, lebihan tu nanti diambil daripada sebahagian daripada sijil. Okay? Sebagai contoh. Alright. Now menjawab pula soalan pertama, adakah overdraft tu dianggap asset atau liability? Overdraft tu adalah facility. Ianya satu kemudahan. Macam credit card. So credit card tu bukannya liability, bukan juga asset. Dia bergantung pada apa yang kita guna pada credit card tersebut. Dia cuma pemudah cara, lebih kurang. Kalau kita guna credit card dan berbaki hutang yang tak diselesaikan, maka dia akan jadi bebanan lah. Tapi kalau kita guna credit card dan membeli harta sebagai contoh, mendapat pulangan dan bayar penuh credit card tersebut, maka tak ada beban bagi kita. Okay? So kena tahu bagaimana nak guna. Itu je. Alright. Okey, pernah ikut program yang lepas, kata ada 7 ke 9 tu, tapi tuan bagi kaedah snowball dalam berapa je kan? So ini program yang mana ni? Okey, kalau dalam seminar saya memanglah saya tak ceritakan semua tu sebut sebab akan ambil masa yang lama. Tapi kalau katalah bersesi dengan saya, satu kita akan tengok tool yang sesuai yang boleh digunakan. Tapi kalau tengok siri video cara melesaikan hutang, 7 cara tu, semua kaedah tu saya ceritakan dalam video tersebut. Tu kalau nak belajar daripada video tersebut, tu boleh tengok konten dalam portal yang disediakan. Okey, dan saya update konten tersebut daripada masa ke semasa. Okey, tapi kalau dalam seminar, dalam talk macam ni, dalam situasi yang lebih kurang macam ni, tak dapat dah nak cerita semua dia. Oi kan, masa kita pun terhad. Ini pun dah cecah sejam. Kalau nak cerita semua perkara, mohon sampai subuh. Okey,
dan tak semua orang sanggup nak dengar pada satu masa. Okay. Alright, Cik Tun Haizal tanya saya ada Aliyun Insan tapi tak dapat join lah group. Tak dapat join group. Urus Insan tak ada satu grup besar. Urus Insan dia ada grup peribadi bersama dengan saya. Jadi kalau tak ada grup peribadi bersama saya, maknanya tak baca email pengesahan keahlian. Kerana sebab setiap ahli Urus Insan ada grup peribadi dengan saya. Okay, so semak semula email pengesahan keahlian anda. Kalau tak jumpa atau masih lagi tak ada masalah dan kemuskilan, boleh email ke aduan@urusinsan.info. Okay, nanti admin saya akan bantu bagaimana nak selesaikan masalah tersebutlah. Kalau masalahnya masih lagi tak ada grup. Okay, grup ni dia personal dengan saya. Dia bukannya satu grup besar. Sebab kalau satu grup besar, dia akan jadi sembang. Okay, dia akan jadi membawang nanti. Tak boleh. Tak sesuai. Okey, soalan daripada Cik Taufik lah. Cik Taufik Ilyas. Okey. Ini pun sama juga ni, hotel lama. 2 biji kereta cash, satu usia 9 tahun perlu overhaul, kali kedua, sampai 2 kali overhaul kereta. Sebuah lagi usia 18 tahun baru overhaul 6 lalu. Nak let go satu, apa benda yang terbaik tuan? Kalau saya let go dua-dua, beli kereta cash yang lain. Selesai masalah. Okey, tak payah buang duit untuk overhaul banyak kali. Okey, kalau tak ada modal, tu boleh berurusan dengan saya. Macam biasalah, kan ahli boleh tanya kan, terus kan. So boleh tanya saya dalam WhatsApp group kita lah, kata lain. Nanti kita tengok mana yang kita boleh guna, tool apa yang kita boleh pakai untuk mencapai masalah tersebut. Tapi kalau dah sampai 2 kali overhaul, 18 tahun, jangan abang kan, stingy sangat kan. Jual kereta tu, kita combine, kita tengok ada yang tunai lain, kita tengok apa sepadan lain, dan kita beli kereta cash je kan, membazir waktu lah. Alright. Okay. Nur Maizatu, apa khabar Puan Mai? Kata hari tu nak hantar mesej dalam grup, kata hari tu nak call, nak buat temu janji untuk orang-tuan, lama dah ni, bertahun ni kan, apa cerita? Okay, Assalamualaikum Tuan Jadi, Waalaikumsalam. Tuan Faizal Ridwan mencadangkan banyak menyimpan tunai melainkan selepas COVID-19 akan ada resesi ekonomi. Jadi elok dan saya ke hutang langsung atau bermak. Okey, ini bergantung pada keadaan dan situasi. Kita tak boleh nak pukul rata semua orang sama. Okey, mungkin apa yang Tuan Faizal Ridwan masukkan, kalau kita berada dalam situasi yang tidak menentu, contohnya macam mungkin pekerja swasta, mungkin bekerja sendiri, okey, income-nya mungkin tak stabil, tak, memang kenalah banyak cash, kena ada reserve. Golongan penjaga contoh memang ada banyak reserve. Tapi kalau contohnya macam kes yang saya tunjukkan tadi tu, kenapa saya sudah dilansaikan hutang, sebahagian daripada matlamat dia, kerana bila seorang guru, so besar kemungkinan tak kena buang kerja kan, kecuali sekolah memang tutup sampai bila-bila lah kan. Kalau tak, pekerjaannya masih lagi selamat, insya-Allah. Jadi dengan situasi dan keadaan tersebut, saya tak adalah cadangkan duit tu kita simpan-simpan betul buat apa-apa, hutang pun tak lansai. Tak ada lah kan, sebab beliau masih lagi boleh bekerja macam biasa, ada pendapatan biasa. Jadi kita kena tengok situasi kita, jangan pergi tengok situasi orang lain. Okey, siapa-siapa pun, sifu ke, guru ke, otai ke kan, bila dia bagi satu-satu pendapat atau pandangan tu, dia bagi secara umum kan. Dia tak kata engkau Cik Din buat cara macam ni, engkau Cik Lan cara macam ni. Masalah kalau dia nak bagi pendapat macam tu kan. Kalau dalam sesi one-to-one tu mungkin lah kan, sebab dia tahu situasi dan senario peserta tersebut. Tapi kalau secara umum, dia akan bagi pendapat secara umum. Macam saya juga, okay. Of course kalau tanya saya, kalau ada duit simpanlah sekarang. Hati-hatilah ketika belanja. Memanglah itu pendapat umum saya, kan, nasihat umum saya, okay. Tapi untuk kita sendiri, sama ada benda tu sesuai atau tidak, dia bergantung pada situasi kita. Sebab tu calculator ni penting, sebab yang kita kira adalah kita. Kita bukan kira orang sebelah. Okay? Kalau kita tolong kira orang sebelah, salah kan? Okay? So, tengok keadaan dan situasi. Kalau macam Cik Mai, tak silap saya masih lagi mengajar kan? Kalau universitinya okey, situasi di situ tak ada masalah apa, jadi bagi saya tak perlulah sangat untuk simpan duit banyak-banyak macam tu. Tapi yang bagusnya tentang situasi recession dan sebagainya, akan banyak peluang untuk menambah harta, insyaAllah. Okay, biasanya ekonomi akan lagging 6 bulan ke setahun. So dekat situ nanti akan banyaklah
offer-offer yang menarik yang kita boleh grab akan datang, insyaAllah. Boleh tonton video-video saya pada malam-malam sebelum ni yang mana saya kongsikan tentang peluang untuk kita ambil ketika zaman kegawatan. Sebab zaman kegawatan berlakunya banyak peluang, okey, akan berlakunya pemindahan kekayaan secara besar-besaran. Okey, nak tahu kena belajar, insyaAllah. Dan saya juga kongsikan bahawa apa saja formula, apa saja kaedah, apa saja teknik yang pernah kita tahu sebelum ni, ada besar kemungkinan, bukan semua, tapi majoriti ni terpaksa dibakar sampahkan. Kenapa? Kerana keadaan dah berubah. Saya sendiri pun sama. So, saya sendiri, I have to learn a new thing. Saya sendiri kena unlearn to learn. Okay, saya kena unlearn perkara yang lepas untuk learn perkara baru. Sebab memang akan berlaku perubahan besar selepas ni. Bukan Malaysia saja, seluruh dunia. Okay, disebabkan oleh ni. Sebab benda ni berlaku setiap 100 tahun, lebih kurang. Dan berlakunya setiap 100 tahun, berlakulah satu perubahan besar. Alright. So, soalan seterusnya. Okey, Cik Saidi bertanya, saya pernah nak settlekan personal loan dan loan rumah wife saya dalam masa yang singkat. Estimate loan rumah berbaki RM150,000 selepas 5 tahun bayar. Lepas jumpa Tuan Andy, saya pergi check semua baki hutang rumah, rupanya masih lagi RM180,000. Rupanya masa beli tu wife saya dah markup loan RM210,000. Sekali teknik nak lancarkan hutang, tertangguh dulu. Ini antara contoh bila kita tak ada data atau maklumat lengkap tentang satu-satu perkara. Okey, kalau katalah Cik Saidi ni masa jumpa saya, maklumat itu berlain. Okey, sebab dia tahu selepas dah buat. Okey, ni contoh lah, ni contoh memang jelas. Datang jumpa saya, kita buat-buat, kita tengok berdasarkan data yang ada. Okey, keluar, pergi buat. Buat-buat rupanya lain. Sebab ni tak sama, tu tak sama. Okey, jawapan saya, datanglah semula, kita adjust. Sebab kewangan ni dia tak fix tau. Kewangan ni dia bukannya macam tetap. Dia kena buat adjustment, dia kena buat pesuruhan macam kita lah. Okay? Pakai badan ni bila dah lama-lama, kadang-kadang rasa lengur kan, rasa sakit tengkuk sebagainya. Kadang kena pergi burut, kadang kena betulkan balik tulang. Okay? Sama juga dengan kewangan. Sebab tu kita kena pantau kewangan kita paling minimum setahun sekali. Okay? Cuma dalam kes ni, kalau ada isu, datang balik jumpa saya. Atau sekurang-kurangnya update dalam group supaya kita boleh tengok dan adjust semula. Okay? Saya akan bantu ahli saya, insyaAllah. Okay? Cuma jangan lari senyap. Kan? Saya pun tak tahu apa yang anda sedang hadapi. Okay? Update saya. Okay? Lagi satu, tak guna cakap belakang-belakang. Cakap depan-depan lah. Cakap dengan saya. Jadi saya dah cuba cara A tapi tak boleh. Ada cara lain tak? Jadi kita tengoklah cara B ke, cara C ke. Okay? Dan kadang-kadang mungkin masanya tak sesuai, kita tak boleh buat benda tu tahun ni, kita buat tahun depan. Okay? Yang penting kita tahu dan kita ada cara untuk selesaikan masalah kita, sebagai contoh. Okay, apa lagi soalan? Okay, ini satu soalan yang bagus. Cik Muhammad Hazim bertanya, salam Tuan Zadi. Salam. Baru download borang Insan Kewangan daripada isi dan email kat Insan. Dan Insan akan bagi apa-apa advice ke? Kawan suruh tanya, kalau hutang very minimum boleh jadi ahli Insan juga ke? Okey, saya jawab satu persatu. Yang pertama sekali, borang yang anda download tu untuk anda. Okey, untuk anda tengok sendiri atau kawan tu tengok sendiri ke mana kedudukan kewangan beliau. Kat mana yang, rupanya aku lebih kat sini. Rupanya benda ni aku terlebih bayar. Faham tak? Bila ada data depan mata, nak tengok. Okey, sama ada nak email ke Urus Insan atau tidak, itu pilihan anda lah. Sebab kalau email ke Urus Insan, belum tentu lagi saya akan tengok dan jadikan itu sebagai nak bagi advice dan sebagainya. Okey, sebab apa? Sebab saya akan dahulukan ahli Urus Insan saya dulu. Okey, kes-kes yang bertanya yang PM-PM tepi ni atau pantau borang macam ni, saya tengok keadaan saya lah. Kalau saya ada masa terluang, mungkin saya akan balas secara personal. Okay? Kalau perkara tu terlalu sensitif sebagai contoh. Tapi kalau kes tu agak common, agak biasa, mungkin saya gunakan sebagai satu perkongsian macam yang saya buat dalam Facebook Live malam ni. Okay? Sebab saya tengok situasi yang macam saya tunjukkan tadi, dia agak common antara kebanyakan orang. Okay? Ada pendapatan, ada rumah, ada hutang kereta, ada hutang personal loan, ada PTPN. Kadang-kadang ada hutang kredit kad. So bagi saya itu agak common, biasa. Yang membezakan hanya
situasi beliau. Okey, dalam kes ni beliau seorang guru penyawak wang. Ada kes lain dia pekerja swasta. Okey, ada kes lain dia kena bantu ibu bapa. Ada kes lain anak dia sakit. Situasi-situasi macam tu yang kadang membezakan. Okey, dan saya kongsikan supaya benda ni dapat jadikan satu panduan bagi yang lain. Okey, soalan seterusnya adalah kalau hutang very minimum boleh jadi ahli insan juga ke? Okey, kali ahli insan ni sebenarnya tujuan utama dia adalah dua. Okey, tujuan utama adalah dua. Yang pertama adalah membolehkan peserta menyimpan minimal RM2,000 dan ke atas. Okey, kalau perasan macam saya buat tadi, okey, kalau dia campur dengan optional tadi tu, dia boleh menyimpan RM3,000. Okey, for example, tu yang pertama, boleh buat simpanan daripada menyimpan hanya 500, 700 sebulan kepada 1,100, 1,300 dan akhirnya ke 3,000 sebulan. Sebagai contoh, itu yang pertama, boleh menyimpan minimal RM2,000 dan ke atas. Yang ketiga, ahli insan saya akan bantu untuk dapatkan harta bernilai RM500,000. Okey, harta ni berbagai bentuk lah. Yang penting memenuhi 3 kriteria tadi. Ada equity, ada kenaikan nilai dan ada nilai positif. Bentuk tu macam-macam. Itu objektif utama untuk jadi ahli insan. Okey, nak menyelesaikan hutang ke ataupun nak capai matlamat peribadi dan sebagainya. So bagi saya itu given. Faham tak given? So dengan kata lain macam kita masuk hotel kan, dah ada wifi. Macam itulah lebih kurang. Benda tu memang dah ada lah. Jadi kalau masuk jadi ahli insan, jadi hutang saya ciput, perlu tak saya lansai hutang tu? Nak lansai tak lansai tu memang dah given. So kalau nak lansai pun saya tunjuk cara macam mana nak lansai. Okey, tapi matlamat utama bila masuk adalah boleh menyimpan RM2,000 sebulan dan ada harta RM500,000. So saya akan coach sampai dapat nilai tersebut. Sebab tu benda ni saya buka dalam tempoh ini je. Lepas ni memang saya nak tutup lah. Okey, program tu memang dah tak ada. Okey, kalau saya rajin saya mungkin buat program lain. Okey, tapi bukan keadaan insan. Sebab keadaan semua hidup memang saya nak tutup. It will be the last day. Okey, saya macam saya sebut banyak kali dah. Saya dah 46. So saya tak boleh nak terus buat benda ni sampai bila. So ilmu ni saya harap saya dah turunkan kepada ahli. Ada lebih kurang 3,000, harap dia merebak lah. Okay, sebab saya tak ada protoje, saya tak ada staf bawah, saya tak ada orang bawahan yang akan buat. Ni semuanya saya buat sendiri. So siapa yang jadi ahli insan akan jumpa saya, bukan jumpa orang lain. Okay. So soalan terakhir, ini pun dah nak masuk 1 jam setengah. Okay, apa soalan ni, menjawab sikit. Alright. In QEC Resources, salam Cik Lady, Waalaikumsalam. Maaf nak tanya sikit, duit moratorium yang disimpan sampai 6 bulan, tunggu hingga akhir 6 bulan, simpan dahulu untuk decide buat suatu tindakan atau settlekan hutang yang boleh dilaksanakan semasa 3-4 bulan sebelum moratorium. Okay, benda tu nak kena kira, okay, dan kena tengok situasi. So kalau katalah kita berada dalam situasi agak goyang, dan jawapan saya jangan lansai apa-apa hutang dahulu. Let. So simpan semua duit, tengoklah masa 6 bulan, perhati kiri kanan, line clear, baru kita ambil tindakan. Okay, kalau itu situasi macam itu. Tapi kalau kita berada situasi yang okay, agak stable, kerja pun stable, tak rasa tak apa-apa terkesan, okay, contohnya macam jawab awam tadi, dan kita bolehlah guna duit tu. Okay, mungkin simpan 2-3 bulan, nak saya hutang. Simpan 3-4 bulan, nak saya hutang. Contoh macam tu. Sebab kita mungkin tak perlukan duit tu terus sangat lah kalau berlaku apa-apa. Okay, dan pastikan juga kita mempunyai simpanan kecemasan. Okay, so dalam kes tadi kalau perasan, okay, pertama saya tak sentuh pun duit tabung haji dia. Okay, saya simpan dulu. Alright, dalam masa 6 bulan. Lepas tu baru kita settlekan satu-satu kalau perasan. Jadi kalau berlaku apa-apa kecemasan, duit tu memang ada dalam tangan. Okay, okay, sebagai contoh 6 bulan pertama tadi kita dapat kumpul dalam 22,000. Ini kalau dia tak jual rumah tu. Tapi kalau dia jual rumah tu, kita ada extra lagi 50,000. Biarpun kita tak guna duit tu, kita boleh gunakan sebagai modal untuk tambah harta baru, tapi sekurang-kurangnya ada backup 50,000 kat situ. Okay, dalam senario tadi lah. Okay, dalam senario orang lain, kita kena tengok situasi dan keadaan dia. Okay, sebab tu kita kena tengok multi angle. Okay, tak boleh tengok daripada sudut. So tugas saya ni lebih kurang macam ni lah. Kalau kita buat semua sendiri, dia macam mata tempurung. Kita macam berada dalam tempurung, kita tengok kiri kanan, kita nampak dinding je. Macam ni lah, tengok kiri kanan semua nampak dinding. So saya ni macam mata burung, saya tengok daripada atas. So you nampak satu dinding depan, satu dinding kiri, satu dinding tepi, satu dinding belakang. 4 dinding. Saya tengok daripada atas. So saya boleh tengok, oh sebenarnya boleh jalan keluar kalau kita cuma panjat dinding yang sebelah kiri ni. Sebab dia lebih rendah daripada dinding yang sebelah kanan. You tak dapat membezakan sebab you berada dalam keadaan tersebut, tertutup. Okay, jadi perlukan mata ketiga. Okay, dalam situasi macam ni. Sebagai contoh, bukan saya je, siapa akan buat benda yang sama.
Alright, sebab tu siapa orang di sekeliling kita sangat-sangatlah penting. Okay, kalau nak cari mentor, kalau nak cari coach, okay, kena cari orang yang berpengalaman, yang dah pernah jatuh bangun dan sebagainya, sebagai contoh. Okay, saya cuma boleh bagi cadangan, saya cuma boleh bagi saranan, saya tak boleh paksa peserta urusan saya untuk buat ikut cara saya. Sebab tu siapa-siapa yang datang jumpa saya, terutama peserta urusan, saya akan bagi banyak pilihan. Tak percaya boleh tanya peserta urusan yang lain. Saya ada sebut beberapa yang tadi, tanya mereka. Bila mereka jumpa saya bagi satu jalan ke saya bagi banyak jalan. Dan mereka yang mesti pilih jalan tersebut. Sebab mana-mana jalan yang saya bagi, insyaAllah akan sampai destinasi. Cepat, lambat, banyak, sikit, itu terpulang pada mereka. Sebab yang nak buat nanti adalah diri sendiri. Okay, saya cuma dapat bagi penyuluh jalan. Okay, kita boleh tarik kuda ke tepi sungai, tapi kita tak boleh paksa kuda tersebut untuk minum air tersebut. Okay, air sungai tersebut sebagai contoh. Alright. Ni Cik Madina Mahmud, seorang lagi jadi hari urusan. Lama tu. Jumpa Tuan Zadi September 2018. Terima kasih. Alhamdulillah full settle 1 service apartment bila 400,000. Full settle personal loan 200,000. Full settle Vios tahun 2016. Ini nak isi borang semula untuk DT status sekolah tinggi. Sangat baloi. Thank you Tuan. Terima kasih banyak-banyak. Saya kena ucapkan terima kasih pada anda. Kenapa? Kerana ambil tindakan. Bayangkan kalau September 2018 tak ambil tindakan, sekarang ni masih lagi berada di situasi yang sama. Masih lagi ada hutang yang banyak, masih lagi kena bayar Vios tu, tak settle dan sebagainya. So bagi mereka yang ambil tindakan, ini hasil dia. Okay? Okay, saya bukan minta siapa-siapa bagi testimoni ke apa kan, tapi macam inilah dia punya hasil. Jadi terpulang pada yang nak ambil tindakan. Saya cuma boleh bagi pilihan je kepada anda. Alright? Okay. So untuk itu, terima kasih banyak-banyak bagi yang menonton dan saya shout out sekali lagi. Bagi mereka yang nak dapatkan buku ni secara percuma, apa yang anda hanya perlu lakukan adalah share tag video kita pada malam ni, screenshot dan letak di ruangan komen. So insyaAllah admin saya akan pilih mereka yang bernasib baik untuk dapat buku yang ada kata-kata hikmah daripada saya. Okay, so untuk itu kita jumpa lagi malam besok insyaAllah, malam terakhir pada minggu ni. Saya mungkin announcekan pemenang buku saya tu yang mana betul lah, insyaAllah. Saya tengah tunggu list daripada admin saya. Dan kita bincang tentang topik lain pada masa besok. Dan kita tengoklah apa topik tersebut. Jadi bagi mereka nak mengikuti, saya buat FB Live ni setiap hari jam 9 malam insyaAllah hingga selama sejam. Ini pun dah lebih sejam lebih. Tapi nanti pada bulan Ramadan waktu mungkin bertukar. Saya tengah tengok waktu yang sesuai. Jadi bagi mereka yang mungkin ada idea waktu mana yang sesuai, dah sasah malam tadi buat kan. So tolong juga komen di ruangan bawah, tengok waktu mana yang sesuai untuk buat dalam bulan Ramadan. Dan bagi mereka yang ada idea ataupun kemuskilan topik apa yang nak saya utarakan dalam malam-malam yang lain atau sesi FB Live yang lain, tolong juga komen di ruangan komen. Okey, apa topik yang nak saya bincangkan bersama dengan anda. Okey. So untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam sesi FB Live bersama saya, Zadi Ismail, Juruterma Forensik Kewangan untuk hari-hari mendatang. Okey, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keluarga. Okey, semoga kita keluar daripada cabaran kita ni secepat yang mungkin. Alright, so see you at the end of that tunnel. So insyaAllah kita jumpa lagi. Bye.